Assalamualaikum. Hai para pelajar. Okey, baik, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Okey, baik, jom kita tengok. Okey, untuk objektif pelajaran hari ini, yang pertama, pelajar-pelajar dapat memahami perbezaan istilah antara habitat, spesies, populasi, komuniti dan ekosistem. Dan yang kedua, keperluan saling bersandaran dengan komponen-komponen bukan hidup seperti air, cahaya, udara dan tanah. Okey, dan yang seterusnya, bagaimana pelajar-pelajar dapat mengetahui kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Okey, kita tengok dulu berkenaan dengan istilah. Okey, istilah yang pertama, apakah habitat? Okey, kita selalu dengar berkenaan dengan habitat. Jadi, apakah habitat? Okey, habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Okey, jadi dalam gambar ni, cikgu bagi dua jenis organisma. Satu adalah katak dan satu lagi adalah ikan. Jadi, apa habitat untuk katak? Ya, habitat untuk katak adalah hutan. Okey, katak tinggal di dalam hutan. Jadi, habitat ni sebenarnya tempat tinggal dia. Okey, jadi habitat untuk katak ialah hutan, manakala habitat untuk ikan adalah air. Okey, ini adalah habitat. Okey, baik. Jom kita tengok istilah yang seterusnya, iaitu spesies. Okey, apa tu spesies? Spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak untuk menghasilkan anak. Jadi, ada 3 contoh di bawah yang saya bagi yang mempunyai spesies yang berlainan, iaitu yang pertama adalah arnab. Jadi, arnab, kalau ada banyak arnab pun, dia tetap spesies yang sama. Ini dipanggil spesies. Jadi, arnab bersama dengan arnab, dia boleh saling membiak. Okey, dan ada ciri-ciri yang serupa, ada bulu. Okey, boleh beranak, tu ciri yang serupa. Jadi, ini adalah dalam spesies yang sama. Okey, yang kedua adalah spesies rama-rama. Okey, jadi yang ketiga adalah spesies anaconda. Okey, reptil. Okey, baik. Yang seterusnya, okey, kita tengok pula populasi. Okey, apa maksud populasi? Populasi adalah sekumpulan organisma yang sama spesies. Okey, dan hidup di habitat yang sama. Okey, jadi organisma yang sama spesies. Jadi, ni ada organisma yang sama spesies, sekumpulan monyet. Jadi, spesiesnya adalah sama dan dia duduk dalam satu habitat yang sama di dalam hutan ni. Jadi, ini adalah satu jenis populasi, iaitu populasi monyet. Okey, yang kedua, gambar yang kedua adalah lembu. Okey, jadi kalau satu ni spesies, kalau sekumpulan ni adalah populasi, iaitu sekumpulan organisma yang sama spesies. Jadi ni spesies yang sama, ni spesies yang sama, iaitu spesies lembu. Jadi dia boleh hidup dalam satu habitat dinamakan sebagai populasi. Okey, baik. Yang seterusnya, kemudian komuniti. Okey, komuniti bermaksud beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Jadi di sini ada beberapa populasi. Okey, ini adalah populasi kuda belang, yang ni populasi rusa, ini adalah populasi zirafah, populasi gajah, populasi tumbuhan dan yang seterusnya adalah populasi harimau. Jadi mereka ini duduk di dalam satu habitat dan saling berinteraksi. Apa interaksinya? Yang ni akan makan rusa, yang ni akan makan kuda belang. Okey, dan mereka adalah saling berinteraksi antara satu sama lain. Jadi ini adalah dinamakan sebagai komuniti. Okey, baik. Yang seterusnya, okey, ekosistem. Okey, jadi saya bagi satu video berkenaan dengan ekosistem. Jom kita tengok apa maksud ekosistem. Ekosistem bermaksud beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain
termasuk komponen bukan hidup seperti air, udara dan tanah. Jadi di sini ada beberapa komuniti yang saling berinteraksi antara satu sama lain dan bersama-sama interaksi juga bersama dengan air, udara dan tanah, saling memerlukan antara satu sama lain. Jadi ikan memerlukan air untuk hidup, bangau memerlukan udara untuk mendapatkan oksigen dan tanah akan membekalkan nutrien. Jadi semua ni akan hidup bersama dan saling berinteraksi, dan dinamakan sebagai ekosistem. Kalau tadi komuniti tak ada komponen bukan hidup, tapi kalau ekosistem saling berinteraksi dengan komponen bukan hidup. Jadi itu dinamakan sebagai ekosistem. Baik, yang seterusnya, kita tengok bagaimana keseimbangan ekosistem. Suatu ekosistem yang seimbang wujud apabila organisma dan komponen bukan hidup dalam persekitaran berada dalam keadaan harmoni dan tanpa gangguan luar. Jadi, dia akan seimbang sekiranya tak ada orang kacau mereka lah. Itu maksud dia. Tidak ada gangguan dalam ekosistem. Maksudnya, ikan-ikan kecil ni tak pupus. Jadi, penyu ni akan terus hidup. Batu karang ni tak pupus, tak mati. Jadi, ikan-ikan ni boleh mendapatkan makanan. Itu dinamakan sebagai keseimbangan. Jadi, kena ada semua ni seimbang, barulah ekosistem itu menjadi cantik dan seimbang. Baik, yang seterusnya kita tengok kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Jadi haiwan-haiwan ni dia hidup dalam satu ekosistem, dalam satu habitat, dia ada penyesuaian mereka sendiri. Contohnya di dalam kawasan tropika. Kawasan tropika tu macam mana? Kawasan tropika adalah ada hujan, panas sepanjang tahun. Jadi apa penyesuaian haiwan yang hidup di kawasan tropika? Contoh yang saya bagi adalah gajah. Jadi bila kita tengok gajah ada telinga yang besar. Kenapa? Supaya luas permukaan telinga yang besar ni membolehkan haba disingkirkan dengan cepat. Sebab tu gajah selalu mengipas-ngipaskan dia punya telinga untuk menyingkirkan haba dengan cepat. Yang seterusnya adalah di kawasan tundra. Di kawasan tundra. Ini gambar apa ni? Ini adalah gambar beruang kutub. Jadi anak panah yang cikgu tunjuk ni adalah berkaitan dengan dia punya bulu. Di mana beruang kutub mempunyai bulu yang tebal dan lemak di bawah kulit juga tebal. Kenapa bulu yang tebal dan lemak di bawah kulit yang tebal? Supaya mereka dapat menyimpan haba dengan baik. Sebab kalau nak duduk di kawasan yang sejuk, kena ada haba yang banyak. Barulah kita boleh hidup. Untuk memberikan tenaga. Jadi beruang kutub mempunyai kulit dan lemak yang tebal. Bulu yang tebal dan kulit yang tebal. Baik, yang seterusnya adalah gurun di kawasan gurun. Jom kita tengok haiwan apakah yang berada di kawasan gurun. Contoh yang cikgu bagi di sini adalah unta. Dan yang cikgu bulatkan di sini adalah bonggol unta. Kenapa unta mempunyai bonggol? Supaya dapat menyimpan air, unta dapat menyimpan air dan lemak sebagai bekalan, makanan dan minumannya untuk hidup di kawasan gurun yang panas. Jadi di dalam bonggol ni dia simpan air dan di dalamnya juga dia menyimpan lemak. Untuk apa lemak tu? Untuk dia mendapatkan tenaga supaya dia boleh berjalan merentasi gurun yang panas. Baik para pelajar, kita dah habis topik hari ini. Kita jumpa lagi di topik yang lain. Assalamualaikum.